Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 23 Januari 2023. Sambutan Tahun Baharu Cina kali ini lebih meriah apabila masyarakat Tionghoa di negeri ini dapat meraihkannya tanpa prosedur operasi standard berbanding 2 tahun lalu ketika pandemik COVID-19 melanda. Malah Tahun Arnab kali ini melambangkan titik permulaan baharu dalam kehidupan. Pengurusi Persatuan Dong Lian Zon Kota Kinabalu Sabah, Dexter Lim berkata, peluang ini dapat dimanfaatkan bersama keluarga. Tahun 2023, selepas pandemik COVID, kerajaan sudah melonggarkan langkah-langkah SOP. So, salah satu kami dapat keluar bersama-sama dengan keluarga. Dengan itu, ahli keluarga kami juga memilih untuk merayakan hari perayaan Tahun Baru Cina hari pertama ini di salah satu restoran. So this year, the gathering lagi besar lah daripada yang last year. Yang time SOP besar that, and we get to gather with the family who is further from our country. We get together around again. Perbezaan pada tahun ini special lah sebab kami boleh jumpa keluarga yang dari jauh. Sebab sebelum tahun sebelum ni COVID kan, jadi tidak dapat jumpa lah selama 2 tahun begitu. Jadi di tahun special lah boleh together sebuah lah. Mereka berkata demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu disandarkan sambutan Tahun Baharu Cina diraih secara sederhana tetapi meriah. Kita harapkan pada tahun ini dapat membawa lebih banyak lagi kemakmuran, lebih banyak rezeki. Dari pihak Temple Pucisa, kita ucapkan selamat menyambut Tahun Baharu Cina Arnab ini dan semoga semuanya sihat, mendapat rezeki dan kongsi facai. Memang banyak orang sikitlah tahun ini, ya. Memang banyak orang sikitlah tahun ini daripada yang tahun lalu. Sama-sama lah satu keluarga. Meriah bersama. Ya. Mungkin boleh maju sikitlah daripada tahun lalu, ya. Semua majulah negara, ya. Semua gembira-gembira lah, ya. Selamat Tahun Baru Cina kepada semua. Memang semua meriah. Family pun meriah, semua balik sini, kawan-kawan semua pun ada, open house pun ada semua. Jadi yang paling penting sekarang itu singa-singa pun banyak sudah sekarang. Saya mengucapkan selamat Tahun Baru Cina. Semoga dimurahkan rezeki, semoga kesihatan dijaga, 身体健康，万事如意，心想事成。 Sebuah pusat rehabilitasi UMKA pertama di Sabah dibuka di Kampung Kiau Nulu, Kota Belud. Ia merupakan inisiatif badan bukan kerajaan NGO Borneo Gibbon Rehabilitation Project GRAP dengan kerjasama Jabatan Hidupan Liar dan Persatuan Memelihara Warisan Tradisi dan Alam Semula Jadi Kampung Kiau Nulu, Gombito. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian, Datuk Ewan Benedict, pembukaan pusat berkenaan bertujuan memulihkan mental dan fizikal haiwan berkenaan sebelum dilepaskan kembali ke hutan. Beliau yang mengalu-alukan usaha berkenaan turut menyalurkan peruntukan RM50,000 untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan menambah baik kemudahan lain termasuk jalan raya dan laluan tangga di pusat berkenaan. Saya mengalu-alukan inisiatif ini dan juga akan terus menyokong inisiatif ini yang saya dipahamkan mendapat pembiayaan sebanyak RM100,000 daripada Germany dan juga RM40,000 daripada Kementerian Alam Sekitar dan Pelancongan Sabah untuk memulihkan pusat ini. Datuk Ewan berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan pusat pemeliharaan tersebut di Kampung Kiau Nulu, Kota Belud. Sementara itu, Pengarah Borneo GRAP, Mariani Ramli berkata, setakat ini terdapat 5 ekor ungka yang dihantar Jabatan Hidupan Liar ke pusat berkenaan. Tempoh rehabilitasi bergantung kepada perkembangan mental dan fizikal haiwan berkenaan, iaitu minimum 5 tahun dan maksimum 10 hingga 15 tahun. Kita menjalankan proses rehabilitasi, iaitu kita mau cuba pulihkan mental dan fizikal dan kita cuba rewild
meliarkan balik dia selepas dia memenuhi 7 kriteria yang ditetapkan oleh Garis Panduan Antarabangsa. Setakat ini, hanya 2 pusat rehabilitasi UNCA di Malaysia, iaitu di Raub Pahang dan di Kota Belud, Sabah. Peruntukan RM1 bilion bagi menaik taraf prasarana Kompleks Immigration Custom, Kuarantin dan Keselamatan CIQS di sempadan Sabah dan Sarawak dilihat sebagai satu langkah tepat dalam meningkatkan keupayaan CIQS. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tauik menyifatkan peruntukan berkenaan amat diperlukan bagi meningkatkan perhubungan jalan raya. Jelasnya ia sekaligus dapat merancakkan lagi pertumbuhan sosioekonomi di kawasan sempadan seperti di Bantul Pagalungan Nabawan dan Serudong Kalabakan. Dengan adanya peruntukan diberikan sebanyak RM1 bilion ini dapat memberi kemudahan dan menaik taraf pembinaan jalan-jalan raya di kawasan negara kita ini, Malaysia, Sabah dan Sarawak yang mana bersempadan dengan Indonesia. Beliau menyatakan perkara itu kepada media di Keningau. Katanya kerajaan negeri amat menghargai usaha kerajaan pusat dalam memastikan pembangunan luar bandar di Sabah terus menjadi agenda utama. Dalam majlis berasingan, Datuk Robert yang juga wakil rakyat Bingkor turut merasmikan gelanggang bola tampar, tandas awam Bandukan dan gotong royong kawasan pusat rekreasi Taman Awam Bandukan Bingkor serta merasmikan gerai bunga floristika di Dewan Arkad Keningau. Baik saudara, beralih ke perkembangan semasa COVID-19. Sabah merekodkan 3 kes baru semalam menjadikan jumlah kumulatif 406,770 kes. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam, 6 pesakit direkodkan sembuh manakala 144 pesakit lagi sedang menerima rawatan di hospital. Bilangan pesakit yang memerlukan penjagaan kritikal 3 orang dan 1 lagi memerlukan alat bantuan pernafasan. Jumlah peratusan penggunaan katil adalah 15.95%. Setakat ini, Sabah merekodkan 8 zon hijau, 17 zon kuning dan 2 zon jingga. Zon hijau meliputi daerah Kalabakan, Ranau, Tongot, Lahadatu, Semporna, Telupit, Kuala Penyu dan Nabawan. Ya, sesi pemilihan fasa akhir bagi pasukan Piala Presiden dan Piala Belia 2023 yang berlangsung di Padang Sukma Likas Kota Kinabalu berjalan lancar. Ia bagi memilih 25 pemain terbaik bagi setiap pasukan sebagai persediaan kejohanan Piala Presiden dan Piala Belia tahun ini. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA, Datuk Jelani Hamdan berkata, sesi pemilihan akhir tersebut dihadiri ramai pemain muda berbakat. Beliau berharap mereka yang terpilih akan menunjukkan kesungguhan dan bersedia memikul tanggungjawab memperkukuh kekuatan setiap pasukan sekaligus membawa pasukan ke peringkat lebih baik. Kita tidak target, of course everybody want to win ataupun memang kita mau menang. Bagi Piala Belia dan Piala Presiden kita buat yang terbaik. Kita tidak target terlampau tinggi tapi harap-harap tahun ini kita boleh at least kalau tidak Johan pun top 3. Dan itu harapan kita lah. Tapi insyaAllah kita akan buat yang terbaik untuk negeri. Datuk Jelani menyatakan demikian kepada RTM di Likas Kota Kinabalu. Sementara itu, panel pemilihan pemain mengakui sesi pemilihan kali ini berjaya menghimpunkan pemain berbakat untuk memperkukuh kekuatan pasukan. Dan kita mengharapkan supaya dalam pemilihan seperti ini kita dapat melahirkan atau dapat menemui bakat-bakat yang baru, khususnya di dalam pembangunan bola sepak di negeri Sabah ini, supaya kita juga dapat melahirkan legend-legend seperti mana yang sebelum ini kita juga lahirkan. Dan saya rasa amat baik program tahun ini sebab kita memilih seluruh Sabah. Sehingga sekarang ini kami harap pemain semua akan buktikan nanti dalam kejohanan. Pemilihan pemain kejohanan Piala Presiden dan Piala Belia antara lain bertujuan memberi pendedahan awal kepada para pemain mengenai corak permainan berintensiti tinggi sebelum ke peringkat lebih tinggi seperti Liga Super dan Liga Simpanan.
Seramai 118 pemain mengikuti sesi pemilihan fasa akhir berkenaan melibatkan pemain berumur 20 tahun ke bawah bagi Piala Presiden dan 18 tahun ke bawah bagi Piala Belia. Nurul Aziza Balkis Ahmad dari Kelab Kesatria Kota Kinabalu dinobatkan sebagai juara pertandingan memanah tradisional peringkat Negeri Sabah 2023 yang berlangsung di lapangan memanah Likas Kota Kinabalu. Beliau menerima piala iringan, tanjak, selempang, busur tradisional dan batu hiasan. Tempat kedua dan ketiga pula masing-masing dimenangi Noriza Timbang yang mewakili kelab SPSC Sipitang dan Faiza Abdullah mewakili kelab Kematra Kota Belud. Noriza menerima piala iringan busur tradisional dan batu hiasan, sementara Faiza menerima piala iringan serta busur dan batu hiasan. Hadiah disampaikan pengerusi penganjur pertandingan memanah tradisional peringkat negeri Sabah, Mat Suhaimi Sapii. Terdahulu ketika ditemui RTM, Mat Suhaimi memaklumkan peserta pertandingan berjaya mengutip mata pada kedudukan terbaik untuk layak ke pertandingan peringkat kebangsaan Mei depan di Sabah. Dalam masa sama, menguji sekaligus meningkatkan stamina, ketahanan dan mental peserta terlibat. Pada ini kita merancang untuk mengadakan peringkat kebangsaan yang dijadualkan sepatutnya pada bulan 5 kalau tiada perubahan di negeri Sabah juga. Yang mana setiap negeri sekarang ini sedang buat pemilihan pemanah terbaik negeri masing-masing untuk menyertai peringkat kebangsaan ini. Pertandingan memanah tradisional peringkat negeri Sabah 2023 yang berakhir semalam disertai 112 peserta dari 41 kelab memanah melibatkan daerah Semporna, Beaufort, Kota Belud, Sipitang dan Kota Kinabalu. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah kali ini. Saudara, utamakan keselamatan di jalan raya sepanjang musim perayaan ini. Pandu berhemah, jiwa selamat. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.